Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita bersiaran dalam episod pertama rancangan yang terbaru Tanya Psikologis. So dalam episod pertama ni kita akan berbicara tentang isu yang sangat hangat sekarang ni. Isu yang sangat hangat diperbincangkan di media sosial khususnya berkenaan dengan jenayah seksual ataupun kes rogol. Isu ni dah berlanjutan for quite some time. Bermula dulu dengan kes yang viral, kes Haikal Idris, kemudian kes Qayyum Junaidi, kemudian kontroversi Fin Jamal, kemudian yang baru-baru ni kontroversi mengenai pandangan seorang cikgu MRSM yang cakap tentang pemangsa juga sepatutnya boleh dipersalahkan kerana pakaian dan sebagainya. Jadi ini telah menyebabkan satu perdebatan yang sangat hangat dalam kalangan netizen di media sosial. Jadi untuk membincangkan isu ini dari sudut aspek psikologi, kita daripada Psycho-Spiritual Institute membawakan kepada anda dua pakar psikologi yang telah sangat berpengalaman dan sangat arif tentang isu yang kita bincangkan ini. So saya sendiri Akif Basri, moderator anda untuk siri psikologis ni, siri Tanya Psikologis ni. So saya perkenalkan dulu kita punya panel kita yang pertama, Puan Azlina Rozi, Muhammad Ghaffar, pakar psikologi klinikal yang telah berkhidmat selama lebih 15 tahun. Beliau juga founder ataupun pengarah eksekutif kepada Pusat Psikologi dan Rehabilitasi Atfal Jannah dan juga Klinik Psikologi Azlina. Dan panel kita yang kedua ialah Dr. Alizi Alias, ahli psikologi organisasi yang telah berpengalaman lebih 20 tahun dalam industri dan juga akademik. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada kedua-dua panel kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada topik. Kalau kita tengokkan kepada isu jenayah rogol, statistik daripada PDRM pada tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan mereka yang merogol ini, majoritinya adalah 39% kekasih sendiri, 38% kenalan, 11.8% sumbang mahram dan hanya 8.7% orang asing. Jadi kalau kita tengok kekasih, kenalan, sumbang mahram semuanya adalah orang-orang yang dikenali. Jadi soalan sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita boleh tanya dulu kepada Puan Azlina, apa sebenarnya definisi rogol itu sendiri? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih kepada Encik Akif yang bertindak sebagai moderator pada malam ini. Saudara Akif pun merupakan seorang klinikal psikologis juga, alhamdulillah. Jadi menjawab pada persoalan definisi, secara umumnya ada beberapa lah definisi yang kita gunakan tentang rogol ni. Kita boleh gunakan definisi daripada sudut perundangan, daripada sudut sosiologi dan psikologi dan kajian-kajian tertentu. Tetapi secara umumnya jika kita kata rogol, ia adalah satu aktiviti seksual yang dipaksakan daripada seorang kepada seseorang yang lain. Dia boleh berlaku daripada seorang lelaki pada seorang wanita, biasanya seorang lelaki pada seorang wanita lah, okay? Dan juga boleh berlaku daripada seorang dewasa pada seorang kanak-kanak, sama ada kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak perempuan. Cuma mungkin kalau kanak-kanak lelaki itu istilahnya agak berbeza lah, misalnya liwat. Dan bergantung kepada perbuatan tersebut. Dan biasanya bila kita kata rogol juga dia melibatkan aktiviti seksual yang di mana sesuatu perbuatan seksual tu dipaksakan, seperti yang saya sebut tadi, yang melibatkan juga penetrasi, sama ada daripada anggota kelamin lelaki kepada anggota kelamin perempuan ataupun menggunakan mulut. Itu juga ditafsirkan juga sebagai salah satu aktiviti yang dikatakan sebagai rogol. Banyak ramai orang dekat media sosial yang ada setengah orang yang berpandangan bahawa punca rogol ni bukan sahaja kita tak boleh salahkan pemangsa 100%. Kita tak boleh salahkan perogol atau pemangsa 100%. Tetapi juga dia adalah salah mereka yang berpakaian seksi, salah mereka yang tak
menutup aurat dengan betul, salah mereka yang suka berselfie. Jadi adakah boleh kita katakan mereka ini juga menyumbang kepada faktor rogol itu sendiri atau memang 100% salah perogol? Jadi untuk menjawab soalan ini kita tanya Dr. Alizi Alias. Okey, terima kasih Encik Akif sebagai moderator forum Maya ini. Puan Azlina, rakan panelis forum serta sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Saya sangat berbesar hati kerana digandingkan dengan seorang ahli psikologi klinikal dalam forum ini. Ini kerana saya boleh memberi perspektif psikologi non-klinikal dalam isu rogol yang sangat kompleks ini, yang memerlukan perspektif bukan sahaja mikro tapi juga makro. Oleh itu saya akan jawab soalan-soalan pada hari ini berdasarkan perspektif psikologi forensik, psikologi sosial, psikologi pendidikan, perspektif fiqh dan juga perspektif dakwah, disebabkan saya juga ada latar belakang dalam pengajian Islam. Mencari punca kepada satu jenayah yang kejam seperti rogol tidaklah mudah. Walau apapun, pencegahan utama dalam apa jua permasalahan manusia mestilah dimulakan dengan pendidikan terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi pendidikan yang berteraskan agama. Tetapi walaupun dengan pendidikan agama yang baik dan kemas sekalipun, masih ada faktor-faktor risiko yang lain mengikut kajian psikologi forensik, khususnya psikologi penjenayah seksual. Antaranya hawa nafsu seksual, keinginan melakukan seks secara paksa yang tinggi. Maknanya keinginan melakukan rogol yang sangat tinggi. Yang kedua, sikap yang salah, merasakan lelaki perlu sifat dominan dalam seks ataupun urusan-urusan lain sekalipun, ataupun sikap atau kepercayaan bahawa perempuan suka menggoda dan memang mereka tu mahu berzina dengan kita, lelaki. Yang ketiga, kefungsian seksual dan emosional seperti rendah self-esteem, merasa tak dapat kawal diri, mudah menyalahkan pihak lain, termasuk menyalahkan takdir, rasa marah yang sangat tinggi dan sukar melihat daripada perspektif orang lain. Dan yang keempat, kawalan kendiri yang rendah seperti sifat impulsif, terutamanya yang benar-benar sukar dikawal seperti kecelaruan bipolar, ADD dan juga OCD yang saya harap Puan Azlina akan cerita selepas ini. Tapi adakah faktor pada pihak mangsa juga boleh menyebabkan rogol? Setakat ini, tiada bukti kukuh dalam kajian psikologi mangsa atau viktimologi untuk membuat dakwaan bahawa daya tarikan mangsa boleh menyebabkan jenayah rogol. Kajian menunjukkan tiada beza antara wanita yang dikatakan cantik dan kurang cantik dari segi kebarangkalian untuk dirogol. Kalaupun dari segi umur, wanita muda risiko tinggi untuk dirogol berbanding dengan wanita tua, tapi kita tidak boleh salahkan faktor umur. Mungkin faktor lain juga terlibat seperti wanita muda biasanya berkerjaya dan terdedah kepada perjumpaan dengan lebih ramai lelaki. Setakat ini, sukar untuk menyalahkan mangsa melainkan jika ia bukan kes rogol, iaitu kedua-duanya berzina secara suka sama suka. Jadi kalau begitu, Doktor, rasanya ramai orang yang mengeluarkan pandangan yang dia tak dapat terima. Dia rasa macam orang yang pakai seksi, orang yang memang selfie, orang-orang yang macam ni dia memang ada yang kata dia memang dia menarik orang untuk merogol. Ada malah yang pergi lebih ekstrim lagi kepada mereka ni, apa orang kata, ada orang dia guna analogi macam, alah kalau orang nak masuk pencuri rumah, kalau kita tak tutup pintu, orang curi takkan kita nak salahkan dia 100% kan. Jadi kalau dari sudut psikologi, ada tak penerangan yang boleh menerangkan kenapa ada orang berfikiran macam ni, Doktor? Okey. Walaupun kita bagi hujah apa sekalipun, tapi orang masih nak menyalahkan mangsa. Sebenarnya dalam bidang psikologi sosial ada satu fenomena yang dipanggil Just World Hypothesis atau JWH. Maksudnya sangkaan bahawa dunia ini adil dan tidak kejam. Maksudnya ada manusia yang percaya bahawa dunia ini sangat adil dan perkara baik berlaku kepada orang baik, manakala perkara jahat berlaku kepada orang jahat. Oleh itu, kalau ada perkara jahat berlaku kepada orang baik, macam rogol misalnya, manusia cenderung untuk menyangka mesti dia ada buat jahat hingga berlaku perkara jahat
terhadapnya, berlaku peristiwa jahat terhadapnya. Sebab itulah ada kecenderungan orang ramai untuk menyalahkan mangsa, terutamanya mangsa rogol, iaitu kecenderungan sikap just world hypothesis, percaya kepada dunia ini, mustahil dunia ini bersifat kejam. Tapi anda pasti pernah melihat atau membaca orang jahat terus selamat, terus kaya raya, terus bahagia sampai mati dan orang masih sokong dia. Dan anda juga mungkin pernah mendengar, pernah melihat orang yang baik ada yang tersiksa, teruji, malah pernah terbunuh sekalipun. Kisah-kisah Nabi banyak yang macam tu. Masalahnya, oleh itu just world hypothesis ini tidak tepat. Dia tidak tepat. Tapi kecenderungan itu wujud sebab ia adalah suatu fenomena yang memang wujud mengikut kajian psikologi. Masalahnya yang menyebabkan kita susah nak ubah ialah sikap salah ini, just world hypothesis ini biasanya ada kaitan dengan sikap beragama. Tak kisahlah agama Kristian ke, Yahudi ke, Hindu, Buddha, malah agama Islam. Terutamanya kalau orang Islam tidak faham konsep agama Islam yang sebenar. Hakikatnya Islam tidak percaya kepada hukum karma. Islam percaya kepada bukan just world hypothesis, tapi just akhirah hypothesis, just hereafter hypothesis, di mana keadilan akan berlaku secara 100% di akhirat kelak, di mana amal dihisap secara adil. Ya, sebab itu kadang-kadang orang mukmin hidupnya nampak macam tidak berjaya, tidak bahagia, tidak kaya raya di dunia ini. Tapi kenapa orang masih suka percaya kepada just world hypothesis? Dari sudut kajian psikologi ada dua sebab. Satu, untuk kurangkan rasa vulnerability, rasa, saya pun susah nak terjemah kalau Puan Azlina boleh tolong nanti, atau Akif, Akif sebagai moderator, vulnerability, rasa tidak selamat. Yang kedua, untuk kurangkan rasa anxiety atau kebimbangan. Untuk kurangkan rasa vulnerability ni, sebab kadang-kadang kita rasa khawatir nanti satu hari nanti aku mungkin jadi mangsa. Oleh itu kena cari apa agaknya kesalahan yang dibuat supaya aku tak buat kesalahan sama, supaya aku takkan dibalas buruk, sebab aku percaya aku orang baik. Tapi cara ini menyebabkan imej syariah yang sebenarnya adil ini nampak zalim, sebab kita jadi sikap tidak mahu membela mangsa kalau kita berpegang pada just world hypothesis dan menyalahkan mangsa. Yang kedua tadi, itu kurangkan vulnerability. Yang kedua, untuk kurangkan rasa anxiety, iaitu rasa bimbang, tengok dunia ni penuh kejahatan, rasa macam tak selesa. Kenapa dunia ni penuh kejahatan? Kan kita suka kalau dunia ni baik, tak ada berlaku kejahatan. Jadi kadang-kadang dengan percaya kepada just world hypothesis ini akan menyebabkan hati kita tenang. Oh, tak apalah, kalau baik nanti dibalas baik lah, yang jahat tu memang dia jahat kot. Tapi ini juga memburukkan imej dakwah yang rahmah, sebab menghalang kita memberi sokongan emosi dan sokongan moral kepada mangsa rogol. So itu antara yang boleh kita explain kenapa orang masih lagi mahu menyalahkan mangsa. Silakan. Tadi disebutkan definisi rogol, dan juga tadi Dr. Alizi ada sentuh sikit mengenai zina. Saya nak tanya Puan Azlina, saya terima banyak bila saya ada satu tweet pasal statistik kes yang PDRM saya sebutkan di awal tadi tu. Kebanyakan majoriti kes rogol sebenarnya adalah dalam kalangan kekasih mereka sendiri. So ramai orang dia DM, dia tanya saya, adakah kekasih itu sebenarnya betul-betul merogol mangsa, atau sebenarnya mula-mula mereka suka sama suka, seks suka sama suka, kemudian kemudian apabila mereka menarik consent, mereka kata mereka kena rogol, maka kes itu diklasifikasikan sebagai kes rogol. Jadi ada orang yang berpandangan ini sebenarnya kes kekasih ni sebenarnya hanyalah kes gaduh antara boyfriend girlfriend. Bila dia nak tarik konsen, dia boleh tarik konsen tu bila-bila. So apa pandangan Puan Azlina mengenai pandangan ini? Okey, berkaitan dengan soalan tersebut, sebelum saya jawab soalan tu lah ya, saya memang berpengalaman mengendalikan banyak kes-kes yang melibatkan trauma. Jadi sebenarnya rogol ni adalah satu bentuk penderaan seksual yang mendatangkan trauma yang berpanjangan kepada mangsa. Jadi bila dia datang dengan trauma dan ada satu keganasan, dia bukannya satu perkara yang mudah bagi mangsa, maknanya bagi ataupun kita panggil, kadang-kadang kita panggil survivor lah, ataupun pemandiri ataupun mangsa rogol. It is not easy.
Ya, orang yang memudah-mudahkan ni saya rasa mungkin tak pernah jumpa pun dengan mangsa rogol. Ya, jadi mungkin tak ada perasaan empati ke misalnya dengan mangsa rogol, sebab dia bukan satu yang mudah. Mangsa rogol pun nak tampil ke depan untuk melaporkan kes tersebut bukan mudah. Banyak kajian menunjukkan mangsa mengambil masa 7 tahun. Ada yang ini kajian di seluruh dunia lah ya. Tapi saya rasa kat Malaysia ni daripada kes yang saya terima ni memang ambil masa lebih pun kadang sampai 10 tahun. Kalau kes keganasan rumah tangga tu lagi lama lah ya, untuk dilaporkan. Jadi kes rogol kalau nak dilaporkan pun memang bukan mudah. Kita kata tips of the iceberg. Maknanya bagi setiap satu kes yang dilaporkan ada banyak lagi kes lain yang tidak dilaporkan kerana mangsa merasa malu. Ya, terutamanya nak bagi tahu yang merogol tu adalah kekasih dia ataupun orang yang dia kenal, dan dia akan berfikir panjang ya, kerana orang tu orang yang dia kenal dan sebagainya. Jadi memang perkara tersebut bukan perkara yang mudah, dan apabila perkara tersebut berlaku, katalah tadi kekasih yang mungkin mula dengan suka sama suka tetapi berakhir dengan keganasan dan sebagainya. Pertama sekali sebenarnya bagi mana-mana pihak pun perlu ada hubungan saling hormat menghormati antara dua manusia, antara dua pihak lah. Kalau dalam hal ni mungkin antara lelaki dan wanita yang berpasangan. Jadi menghormati itu adalah sangat penting. Menghormati hak dan keperluan masing-masing adalah tanggungjawab setiap manusia. Jadi walaupun perkara tersebut mungkin lah ya, dalam keadaan sekarang ni mungkin kita rasa banyaklah berlaku kes perzinaan dan mungkin daripada peringkat awal tu perzinaan dan sebagainya, tetapi kemudian dia tarik dan sebagainya. Okey, kita tak tengok dia punya tu. Yang kita tengok ialah trauma ataupun kesan yang berpanjangan yang berlaku kepada wanita tersebut. Yang mana inilah satu yang real. Apabila berlaku trauma, memang susah untuk nak dirawat dan kemudian kadang-kadang berakhir dengan ataupun mangsa mungkin mendapat masalah-masalah mental seperti depression, anxiety dan sebagainya. Jadi kita melihat kesan kepada mangsa, dan walaupun katalah berlaku konsen itu tidaklah sekali-kali boleh digunakan untuk mewajarkan tindakan tersebut. Dan satu perkara yang konsisten bila kita kata rogol, ia melibatkan keganasan. Melibatkan pemaksaan. Jadi agak kontradiksi kalau kita nak kata hubungan tu daripada suka sama suka dan kemudian ni, sebab memang polis akan mengambil laporan dan membuat penyiasatan dan sebagainya dan membuktikan bahawa kejadian paksa ataupun keganasan tu telah berlaku. Okey, terima kasih. Maksudnya kita tak boleh pandai-pandai buat assumption lah yang kes kekasih ni sebenarnya dia sebenarnya suka sama suka tapi dia hanya nak melaporkan sebab dia dah break up. Kita tak boleh nak buat assumption macam tu. Betul ke Puan? Okey, dalam banyak kes sebenarnya yang saya tengok yang saya sendiri banyak kendalikan, sebab saya pun pernah jumpa dengan perogol. Dan memang kebanyakan perogol yang maknanya yang merogol kekasihnya, kebanyakan yang mempunyai motif yang sama, iaitu motif nak balas dendam atau motif untuk mendatangkan ketakutan ataupun keganasan kepada teman wanita, terutamanya apabila teman wanita tu menolak ajakan seks. Ini yang banyak kita jumpa lah kalau dalam penjara tu, itu yang banyak kita jumpa. Dan ada juga kadang-kadang kes yang mungkin teman wanita tu telah memutuskan hubungan atas apa-apa faktor sekalipun dan tidak dapat diterima oleh lelaki tersebut, maka dia pun berniat untuk menjatuhkan maruah ataupun merogol lah wanita tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan ketakutan, dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah, dengan tujuan untuk membalas dendam dan sebagainya. Jadi di sini rogol ni sebenarnya bagi seorang wanita ia adalah satu kehilangan. Kalau kita tengok daripada sudut psikologi, kehilangan apa? Kehilangan maruah. Dia bukan satu yang mudah. Bagi kalau kita lah kena, saya nak tanyalah saudara Akif, pernah kena samun tak agaknya? Tak pernah. Kan kalau kita pernah kena ragut lah, kena samun ke rumah kita masuk pencuri, trauma tak? Mungkin benda macam tu pun boleh menyebabkan trauma. Apatah lagi kalau kita hilang laptop pun kita boleh trauma. Kita cari kat mana lah laptop tu, kat mana last kita letak, siapa ambil dan sebagainya. Apatah lagi kalau kehilangan maruah, dia bukan sesuatu yang boleh diganti. Hilang laptop kita boleh buat fundraising, beli lagi lah. Kalau student hilang laptop, kawan-kawan pun buatlah fundraising, gantikan laptop dia. Tapi kalau kehilangan maruah boleh ganti tak? Dan kesan daripada rogol ni ataupun keganasan yang dipaksakan ni, kesan dia adalah berpanjangan.
seumur hidup seseorang. Jadi saya harap kita tak pandang remeh isu rogol. Dan rogol ni adalah isu worldwide, satu dunia, masih lagi satu masalah yang besar di banyak negara-negara di seluruh dunia. Okey, daripada website worldpopulationreview.com saya rujuk ni, boleh tengok di sini worldpopulationreview.com, ranking country ataupun negara yang di mana insiden rape tu adalah yang tertinggi di dunia. Yang pertama tu South Africa, yang kedua Botswana, yang ketiga Lesotho, yang keempat Swaziland, yang kelima Bermuda, yang keenam Sweden, satu negara Eropah. Dan yang ketujuh Suriname, yang ke-8 Costa Rica, yang ke-9 Nicaragua dan yang ke-10 Grenada. Jadi kebanyakan negara ni adalah negara di Afrika dan negara dunia ketiga, melainkan Sweden je lah. Yang lain semua adalah negara Afrika, bukan negara moden misalnya, ataupun bukan negara maju dan bukan negara yang berpendapatan tinggi. Dan ni adalah negara-negara yang di mana mereka mempunyai budaya yang agak patriarchal, iaitu di mana meletakkan wanita sebagai kalau nak kata second class citizen ke macam itulah. Maknanya satu budaya yang memandang rendah pada wanita, yang menganggap wanita tidak mempunyai hak untuk bersuara ataupun tidak mempunyai hak yang sama dengan lelaki dalam masyarakat, yang menganggap wanita sebagai inferior lah, mempunyai tahap inferior misalnya daripada lelaki. Dan kes-kes di negara tersebut juga sukar untuk diselesaikan. Misalnya kalau tengok laporan di sini pun, dalam kebanyakan kes misalnya di Amerika sendiri, di USA, 70% daripada kes rogol dilakukan oleh orang yang dikenali, iaitu samalah tadi macam Malaysia, iaitu oleh kekasih, oleh saudara mara ke kawan, macam tu. Dan juga hanya 3% kes yang dapat diselesaikan. 9% di US dia kata only 9% of rapists in the US get prosecuted. 9% saja yang dihukum, dan daripada situ hanya 3% daripada perogol atau rapist tu akan duduk dalam penjara, dan 97% of rapists di USA will walk free. Maknanya 97% dibebaskan. Mungkin kerana tidak cukup bukti ataupun tidak cukup dari sudut pembuktian, ataupun kes itu tidak dilaporkan. Jadi ini adalah satu kes yang kompleks, dia masih lagi berluasa dan memerlukan banyak kerjasama daripada pelbagai pihak untuk kita menanganilah kes ini. Dan oleh kerana kes ini kita kata tadi kompleks dan melibatkan pelbagai lapisan daripada sudut perundangan dan sebagainya, maka penyelesaian dia pun bukannya mudah dan memerlukan kita untuk cakna prihatin terhadap isu ini. Tadi Puan ada mention dia menyebabkan kehilangan maruah bagi mangsa kan. Saya ada baca beberapa kajian yang mengatakan bahawa dalam pemikiran perogol ni adalah the pursuit of power and control. Dia suka, dia memang rasa nak mendominasi itu melebihi daripada seksual tu sendiri. Dia sebenarnya bukan sangat tentang nafsu tu, dia tentang the pursuit of power and control. Jadi mungkin Puan boleh ulas sikit apa sebenarnya yang berada dalam pemikiran seorang perogol, dan apa yang menyebabkan dia sanggup nak buat tindakan yang begitu kejam, ataupun kita tanya boleh kita thought processing dia sebenarnya macam mana? Okey, sebelum tu tadi saya nak sentuh sikitlah, Dr. Lizzie ada sebut tentang just world hypothesis kan, di mana manusia cenderung untuk menganggap dunia ini adil, cenderung untuk menganggap bahawa siapa yang menerima musibah tu maknanya mesti ada sesuatu kesilapan yang dibuat, sebab tu dia ditimpa musibah kan ya. Dalam saya extend sikitlah dalam social psychology ni memang cara pemikiran macam tu memang ada di kalangan manusia. Dan kenapa cara pemikiran macam tu wujud? Dia wujud sebab manusia ni kita suka memberikan alasan ataupun sebab kepada apa-apa perkara yang berlaku, sebab especially kalau kita tak tahu benda tu apa benda. Jadi kalau kita tak tahu tapi kita nak menyedapkan diri kita, jadi kita pun katalah mestilah dia ada buat. Sebab tu saudara Akif, kalau kita tengoklah di kalangan orang Melayu ni pun, masa saya ingatlah masa saya kecil-kecil dulu kan, bila masuk je dalam surat khabar tu tajuk-tajuk tentang rogol ke apa dan sebagainya, mestilah antara yang dibawangkan yang dibawangkan, kalau saya boleh pakai istilah yang dibawangkan lah, ialah orang akan bertanya,
cantik ke budak perempuan tu kan? Oh patutlah kena rogol sebab dia cantik. Patut keluarga dia macam mana? Oh keluarga dia kaya, patutlah dia kena rogol sebab orang dengki tu dengan mak bapak dia. Tengok dia tu macam ni cara berjalan dan sebagainya. Okey, kenapa fokus tu kepada mangsa dan bukan kepada pemangsa? Sebab kita tak tahu siapa pemangsa. Jadi bila kita ni manusia ni, macam saya kata tadilah, teori psikologi ni maknanya manusia kita suka berikan alasan kepada satu peristiwa yang kita tak tahu. Jadi disebabkan dalam kes rogol ni kita tak tahu siapa yang buat, tapi kita tahu siapa yang kena buat. Jadi kita pun fokus kepada siapa yang kena buat tu. Oh perempuan ni cantik, oh perempuan ni keluarga dia kaya, oh perempuan ni miskin. Sebab tu lah mak dia tak ada kat rumah, sebab tu lah orang datang rogol anak dia. Oh perempuan ni bapak dia isak dadah, sebab tu lah dia kena rogol sebab ada orang nak rosakkan dia, mungkin sebab bapak dia berhutang sebab dadah dan sebagainya. Jadi kita suka memberikan alasan kepada benda yang kita tak tahu. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi, satu lagi perkara yang menyebabkan perkara ni berlaku ialah cara kita dididik tadilah. Jadi bila kita dididik dengan tanggapan-tanggapan yang macam tu dalam masyarakat, maka kita pun ada satu tanggapan bahawa kita perlu sediakan. Okey, jadi berbalik kepada soalan oleh saudara Akif tadi, kita tengok dalam Bandura Social Learning Theory, satu lagi teori psikologi social psikologi tentang motivasi rape. Maksudnya apa yang mendorong seseorang tu melakukan rogol. Okey, antaranya ialah sexual gratification. Dia melakukan rogol tu untuk mendapatkan gratifikasi seksual, maknanya keseronokan seksual, dan dia mempunyai nafsu yang tinggi misalnya. Dan satu lagi ialah aggression, iaitu dia tidak melakukan keganasan. Dia rasa seronok apabila dia dapat memaksakan dirinya kepada seorang yang lain. Terutamanya kalau orang tu telah misalnya menolak ajakan dia ke, telah dia rasa orang tu menghina dia, misalnya wanita tu mungkin pernah menghina ataupun kadang-kadang tak menghina pun tapi dia rasa macam tu. Dia sendiri yang melihat daripada perspektif yang berbeza dan merasakan bahawa dia perlu melakukan sesuatu untuk membalas dendam contohnya. Dan yang paling utama juga yang saya belum sentuh lagi ialah kita panggil traditional male sex role. Maknanya daripada sudut tanggapan ini dalam budaya patriarchal lah. Dalam budaya patriarchal yang mengatakan bahawa lelaki lebih superior daripada wanita, lelaki mungkin lebih hak, lelaki suara lelaki lebih didengari misalnya. Jadi tanggapan ini ialah tanggapan tradisional dalam sesuatu budaya yang mana mewajarkan, dia sebenarnya tidaklah mewajarkan as such, tapi kalau benda tu berlaku dia mewajarkan sebagai satu bentuk misalnya keganasan, maknanya keganasan yang diterima dalam masyarakat. Apabila lelaki melakukan keganasan pada wanita, ia diterima oleh masyarakat tersebut. Sebab itulah masih lagi berlaku rogol, dan juga yang sedara terdekat dengan rogol ialah domestic violence, iaitu keganasan dalam rumah tangga. Sebab tu keganasan dalam rumah tangga pun masih lagi satu masalah yang worldwide dan sukar juga dibenteras, kerana ada suami misalnya yang merasakan bahawa dia berhak untuk memukul isteri, mencederakan isteri misalnya sebagai satu bentuk pengajaran untuk mengajar isteri. Apabila isteri melakukan kesalahan ataupun isteri menolak ataupun isteri tidak melaksanakan apa yang dianggap sebagai tanggungjawab isteri, dia sudah melayan suami ke dan sebagainya. Dan satu lagi yang difikirkan oleh perogol ialah itulah satu cara untuk kita panggil sexual expression lah, satu cara untuk dia ekspreskan dia punya tingkah laku seksual dia itu dengan cara ganas, dengan cara keganasan. Jadi ada beberapa nama lah kat sini kalau ikutkan kajian ni yang kita kaitkan dengan motif rogol ni, tetapi macam mana pun misalnya kalau saya nak sebut kat sini lah ada banyak nama random bleeds, specific bleeds, ceremonial, white collar, friendship and family rapes. Ini bentuk-bentuk rogol. Maknanya rogol yang berlaku disebabkan oleh friendship ke ataupun random bleeds ke, specific bleeds dia ada nama dia lah Okey, dan tetapi perkara yang ataupun karakteristik yang hadir ataupun yang kita lihat konsisten dalam semua bentuk rogol ialah aggression. Aggression iaitu keganasan sebagai satu bentuk motivasi yang utama. Maknanya lelaki yang merogol wanita dalam kepala dia ialah dia nak melakukan keganasan. Jadi sebab itu ia tidak boleh diterima. Dan banyak negara
bersetuju dengan definisi tersebut, dan sebab tu almost all lah, banyak negara kat dunia ni memang ada dia punya akta untuk menghukum mereka yang merogol. Cuma mungkin daripada sudut pentafsiran, daripada sudut penguatkuasaan, daripada sudut penggubalan undang-undang tu yang masih lemah dan perlu diperbaiki, yang menyebabkan kes rogol ni masih lagi berluasa. Jadi itu sangat penerangan yang sangat menjelaskan kenapa kalau kita tengok kes-kes rogol ni kadang-kadang sangat kejam, sehingga kan bukan sahaja dia memasukkan zakar, tetapi sebenarnya dia guna alat-alat lain, sehingga ada kes-kes yang sampai hancur usus dalam makna organ-organ dalam badan mangsa tu boleh luka, kadang-kadang tu kanak-kanak. Sebab itu maknanya kalau dalam pemikiran pemangsa itu adalah keganasan, jadi itu rasanya itu satu benda yang perlu difahami oleh kita, bahawa ini yang berada dalam pemikiran perogol. Dia bukan setakat tarikan biasa, tarikan seksual yang biasa kan. Okey, Dr. Alizi, dalam Islam kita memang disarankan dan diwajibkan untuk menutup aurat, juga untuk menjauhi zina. Adakah boleh dikatakan ini adalah ini adalah langkah pencegahan utama kepada rogol? Bagaimana pandangan Islam terhadap rogol itu? Okey, soalan pertama tadi fokus pada menutup aurat. Tapi soalan kedua agak general, untuk apa pandangan Islam mengenai rogol. So izinkan saya jawab soalan kedua dulu, sebab pandangan Islam tentang rogol menjangkaui isu menutup aurat ya. Saya nak tengok dari sudut perspektif fiqh jenayah atau fiqh jinayat. Ada perbahasan di kalangan ulama fiqh jenayah tentang adakah kes rogol ini lebih sesuai diletak di bawah hukum hudud zina ataupun diletakkan di bawah hukum hudud hirabah. Dari segi definisi, hudud ni ialah hudud zina. Kalau dikira zina, maka ia adalah jenayah seksual. Kalau diletak di bawah jenayah hirabah, dia dikira jenayah keganasan atau violence. Hirabah tu definisi dia apa, Doktor? Hirabah tu ialah jenayah keganasan. Tak semestinya rogol, maksudnya bunuh, serang beramai-ramai, rompakan bersenjata, dikira bawah hirabah lah. Keyword dia keganasan. Macam saya sebut tadi lah, Puan Azlina sebut banyak kali tentang ganas, keganasan, dan saya berterima kasih kerana dia dah set the tone untuk saya jawab soalan ni. Sebab itu saya minta izin nak cerita dalam konteks fiqh jenayah sebelum nak cerita pasal isu tutup aurat dululah. Kenapa perbahasan ni berlaku di kalangan ulama fiqh? Sebab ia akan memberi implikasi nak bagi hukuman apa pada perogol ni. Kalau hukuman zina 100 kali sebatan atau rejam. Tapi kalau rogol ni dikira di bawah hukuman hirabah yang lebih keras, maka hukuman dia memang lebih keras lah, termasuklah potong tangan, kaki dan juga disalib kalau ikut dalam banyak dalil lah. Saya nak beritahu semakin ramai ulama kontemporari cenderung untuk meletakkan jenayah rogol di bawah jenayah hirabah, bukan jenayah zina. Maksudnya jenayah keganasan. Dan oleh itu hukumannya adalah dan satu lagi, hukuman sama ada hukuman zina ke hirabah ke, dia adalah kepada perogol sahaja, bukan kepada mangsa rogol. Itu kena jelas. Walau bagaimanapun, mungkin ada orang rasa tak adil ke apa, jangan bimbang. Kadang-kadang hukuman dalam Islam boleh di-downgradekan kepada hukuman ta'zir. Ta'zir ini maksudnya hukuman yang tidak disebut dalam Quran dan hadis, di bawah di bawah budi bicara kadi atau hakim. So Islam tu ada sistem hukuman jenayah yang sangat adil dan rahmah. Kalau misalnya ada faktor-faktor yang macam saya sebut tadi kan, faktor-faktor psikologi yang mungkin kuat mempengaruhi, sukar dikawal oleh penjenayah, bolehlah masih kena hukum, tapi mungkin tidak seberat hukuman hukuman hirabah tadilah. Saya nak beritahu dalam psikologi forensik pun ada perbahasan juga macam saya sebut tadi. Adakah orang yang merogol ni dia merogol sebab hawa nafsu seksual ataupun lebih kepada hawa nafsu agresif? Kajian banyak mendapati bahawa yang merogol ni sebenarnya motif dia lebih kepada agresif, bukan sangat hawa nafsu seks. So ini macam apabila ulama kontemporari
menetapkan fatwa bahawa kes rogol boleh diletakkan di bawah hudud hirabah, dia boleh memberi penyelesaian kepada isu mangsa rogol untuk membuat aduan kepada polis ataupun mahkamah tanpa kalau siapa yang tahu hukum qazaf ni menuduh tanpa saksi ya. Kalau wanita tu tak dapat bawa 4 saksi, dia pula kena hukum 80 kali sebatan. Oleh itu, dengan meletakkan hukuman rogol ini di bawah hukuman hirabah, ia boleh menyelesaikan banyak perkara. Dan macam saya sebut tadi, ia selari dengan kajian psikologi forensik. Oleh itu, saya dapat maksudnya di sini, jenayah rogol ini adalah lebih jenayah kepada jenayah keganasan dan ia adalah jenayah terkutuk dalam Islam. Okey, dengan izin tambah sikit, bagaimana pula dengan isu mangsa tak menutup aurat atau pakai seksi-seksi? Tidak menutup aurat itu hukumnya sudah jelas, iaitu haram. Tapi orang tak menutup aurat tu, kalau dia tak tutup aurat, memang sentiasa tak tutup aurat lah. Tapi rogol tu berlaku dalam masa beberapa minit. Okay? Untuk mengaitkan tidak menutup aurat tu sebagai punca rogol tidak mudah. Kerana ada ramai kawasan yang wanita tak menutup aurat tapi mungkin tak berlaku rogol. Dan ada saja wanita yang menutup aurat tapi masih dirogol. Oleh itu, dan adalah mustahil untuk kita memaksa semua wanita di dunia untuk menutup aurat. Dan kalaupun kita berjaya, tiada jaminan jenayah rogol tidak akan berlaku. Oleh itu, kita nak buat macam mana? Di sini kita boleh melihat betapa hikmahnya Islam menyuruh kita memelihara, bukan saja memelihara kehormatan, tetapi juga menundukkan pandangan. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 30. Dan kalau yang biasa dengar hadis sahih riwayat Abu Daud, pandangan pertama adalah dimaafkan. Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat, pandangan pertama pada wanita itu dimaafkan, tapi pandangan kedua itu berdosa. Apa maksud pandangan kedua? Pandangan kedua itu pandangan yang kita tengok lama-lama dan dengan hawa nafsu. Lustful look dalam bahasa Inggeris. Terhadap mereka yang berlainan jantina dan juga cantik dan menarik. Mari kita tengok kajian psikologi kekeluargaan pula, family psychology. Anda mungkin akan terkejut mendengarnya. Kajian oleh Jim McNulty dan rakan-rakan mendapati bahawa mereka yang segera mengalihkan pandangan daripada melihat orang yang cantik dan menarik kurang berisiko untuk terlibat dalam zina. Dialihkan pandangan segera, kurang berisiko terlibat dengan zina. Sebaliknya, kajian yang sama mendapati mereka yang mengambil masa yang lama untuk mengalih pandangan daripada melihat mereka yang cantik dan menarik ini, ambil masa yang lama mana dia lihat lamalah dengan hawa nafsu. Mereka ini berisiko tinggi untuk terlibat dalam zina dan berisiko tinggi untuk bercerai. Okay? Walaupun kesalahan, balik pada soalan dia kan, walaupun kesalahan memang 100% dari segi hukuman jenayah adalah kepada perogol, tidak dihukum mangsa, kita sebagai satu sistem Islam yang menyeluruh, kita boleh dari sudut pendidikan mengawal faktor-faktor di peringkat yang luas, di peringkat makro untuk mengurangkan jenayah. Baik, terima kasih Doktor. Saya ada terbaca satu survey tajuk The Impact of Sexual Violence from Childhood to Adulthood pada tahun 2015 yang dalam kalangan 1,214 mangsa rogol. Kajian tersebut menunjukkan untuk mereka yang mangsa-mangsa rogol, dia sangat mempengaruhi kesihatan mental mereka. 1 daripada 2 mangsa rogol cuba bunuh diri, 1 daripada 2 mempunyai masalah ketagihan, 1 daripada 3 ada eating disorder atau kecelaruan pemakanan, dan 1 daripada 3 hidup dengan risky behavior seperti self-sabotage. Jadi kesan impak rogol terhadap psikologi mangsa adalah sangat besar. Bagaimana pula, adakah perogol ni sendiri, dia ada isu-isu kesihatan mental atau orang yang merogol ni dia ada masalah kecelaruan mental ke Puan Azlina? Okey, terima kasih. Nak jawab soalan tu, saya cuba rujuk satu kajian yang dijalankan di Malaysia oleh beberapa orang pakar psikiatris di Malaysia lah ya. Boleh dapatkanlah jurnal ni, Clinical and Developmental Characteristics of Sex Offenders in Malaysian Prisons. Kajian ini dijalankan oleh Profesor Aili Hanim, Profesor Wan Sabrina,
Profesor Manbin Pillai dan seterusnya. Okey, jadi dalam kajian ini mereka mendapati bahawa daripada kajian tu ada 147 orang banduan yang memang merupakan perogol, dan 3 suku daripada banduan ataupun perogol tu berumur 30 tahun dan ke atas, manakala 12% berumur di bawah 18 tahun. Okey, tapi walaupun mereka yang ataupun kita kata banduan offenders tadi, sexual offenders tu berumur 30 tahun ke atas, tetapi didapati bahawa masalah mereka ni sebenarnya telah bermula lebih awal dalam hidup mereka. 50% daripada offenders ataupun perogol tersebut, pesalah tersebut mengaku bahawa mereka mempunyai masalah semasa membesar, iaitu mereka mempunyai masalah keluarga dalam primary support group, maknanya masalah keluarga, dia rasa keluarga dia tidak bercakap, tidak meluahkan perasaan, dan dia rasa jauh daripada ibu bapa, mungkin juga keluarga yang kucak-kacir ataupun bercerai-berai ke misalnya, dan tidak memberikan sokongan emosi dan juga fizikal, material misalnya yang baik dalam keluarga tersebut. 29% daripada banduan itu tidak tinggal pun dengan ibu bapa, mungkin tinggal dengan saudara mara ataupun tinggal dengan atuk nenek, tidak tinggal dengan mak ayah, mungkin mak ayah telah bercerai. Okey, dan lepas tu lebih daripada separuh daripada banduan tersebut yang perogol tadi mengaku bahawa mereka mempunyai masalah dalam akademik, dalam akademik, dalam tingkah laku dan daripada sudut perkembangan, dan mereka juga melaporkan bahawa mereka sentiasa struggle semasa dalam pembelajaran di sekolah dan tak ada minat nak belajar pun. Okey, 43% mempunyai masalah tingkah laku agresif semasa remaja, dan 76% mempunyai peers ataupun kawan-kawan ataupun dia punya circle dia lah, circle of friends dia yang memang telah pun terlibat dalam tingkah laku berisiko. Dan 85% daripada offenders tu adalah Muslim, 40% didapati mempunyai ciri-ciri attention deficit hyperactive disorder dan juga conduct disorder, dan lebih kurang suku daripada 147 orang tu didiagnose mempunyai personality disorder. Antara personality disorder yang telah dikaji yang kita kata mungkin berkait dengan tingkah laku keganasan ataupun tingkah laku yang kurang empati ataupun tidak ada empati ni adalah kita panggil antaranya ialah antisocial personality disorder, dan juga beberapa jenis personality disorder yang lain. Okey, lebih kurang separuh daripada offenders tersebut juga mempunyai masalah ketagihan, ketagihan dadah dan ketagihan alkohol. 36% mempunyai sejarah dengan kegiatan jenayah. Kebanyakannya adalah jenayah dadah dan juga mencuri. Jadi keseluruhan kesimpulan daripada kajian ini mendapati bahawa mereka yang merogol biasanya memang telah mempunyai masalah daripada kecil. Mempunyai masalah sejarah keluarga yang tidak begitu supportive, tidak, maknanya daripada keluarga yang mungkin kita kata tadilah kucak-kacir ke, bercerai-berai ke, tidak rapat antara satu sama lain. Ada ayah misalnya tetapi ayah duduk jauh, balik sekali-sekala ke, ataupun ayah berpoligami ke misalnya, jadi dia terabai daripada kecil sehingga dewasa. Dan juga mereka ni juga struggle dengan pendidikan, menunjukkan mereka mungkin ada masalah dengan pembelajaran. Dan mereka juga ada masalah dengan mengawal impuls ataupun kita kata baran lah, panah baran. Dia susah nak mengawal, dia mudah marah, dia cepat melenting dan dia menyebabkan dia tidak mempunyai empati apabila dia melakukan keganasan. Jadi kita kata mereka ni kebanyakannya telah pun mempunyai sejarah tingkah laku berisiko. Kalau nak katakan daripada sudut kesihatan mental tu, maknanya mereka telah mempunyai sejarah tingkah laku berisiko sejak daripada awal lagi kehidupan. Baik, kalau kita tengok kan Dr. Alizi, kebanyakan bila isu rogol ataupun sexual harassment juga, kebanyakan komen netizen, kebanyakannya adalah berunsur bagaimana perempuan perlu menutup aurat, bagaimana perempuan perlu kurangkan selfie, kurangkan bergaul dan sebagainya, tetapi sangat kurang penekanan kepada lelaki perlu menghormati wanita,
lelaki perlu menjadi pelindung kepada wanita. Jadi mengapa ini berlaku dan apa pandangan Dr. Alizi? Okey, sekarang kita tengok bidang psikologi pendidikan pula ya, sebab kita nak mengajar lelaki berbeza sedikit dengan mengajar wanita, terutamanya anak-anak dan remaja. Saya nak sentuh sikit tentang, sebab orang selalu sebut tentang pendidikan seksual yang kadang perkataan tu, istilah tu sangat sensitif sehingga kadang-kadang kita terpaksa guna istilah lain seperti kesihatan reproduksi dan sebagainya. Tapi hakikatnya dia adalah pendidikan seksual ya. Dan sebenarnya dalam Islam pun menitik beratkan tentang pendidikan seksual. Tapi nak beritahu secara umumnya dua-dua anak lelaki dan anak perempuan perlu dididik dengan pendidikan seksual. Seawal umur 10 tahun, memisahkan tempat tidur antara adik-beradik, meminta izin untuk masuk ke bilik tidur ibu atau bapa pada 3 waktu yang ditetapkan. Ini semua kebanyakan kita dah belajar di sekolah. Tak ada beza antara lelaki dengan wanita, dengan anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi kadang-kadang pendidikan seks ini terlalu tertumpu kepada salah satu daripada dua aspek. Sama ada aspek fiqh semata-mata, kan, hukum haid, hukum nifas, hukum mandi wajib dan sebagainya, ataupun aspek biologi semata-mata, dan diajar pula secara terpisah oleh guru yang berbeza. So, satu aspek diajar oleh ustaz-ustazah, satu lagi aspek diajar oleh guru biologi atau guru sains. Dan seperti yang saudara Akif sebut tadi, saya setuju, kita sangat kurang pendidikan seksual yang menitik beratkan peranan qiwamah lelaki sebagai qawwamuna 'alan nisa, sebagai pelindung kepada wanita. Dan ramai lelaki bila sebut ayat Quran ni, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mereka selalu menitik beratkan sebagai pemimpin. Itu yang takut jadi macam tinggi kepercayaan dominasi lelaki, itu bahaya pula. Padahal sebenarnya perkataan yang lebih tepat sebagai terjemahan adalah pelindung kepada wanita. Saya nak bagi satu contoh. Ketika siapa yang biasa dengar tentang dalam sirah Nabi Muhammad SAW, kisah fitnah yang Aisyah radhiyallahu anha dikatakan berzina. Fitnah ini disebarkan oleh orang-orang munafik. Ia berlaku selepas perang Khandaq. Apa yang berlaku secara ringkasnya, Aisyah tertinggal daripada rombongan perang masa nak balik ke Madinah. Kebetulan seorang sahabat yang baik, Safwan bin Mu'attal, tugas dia ialah cek barang-barang kalau ada tertinggal. Dan dia terjumpa Aisyah. Nak buat macam mana ni kan? Sebab takut berlaku fitnah kan. Tetapi sebagai lelaki yang melindungi wanita, dia meminta Aisyah untuk menaiki untanya sendiri, manakala dia menarik tali unta. Sepanjang perjalanan daripada lokasi perang ke Madinah, apa yang Safwan ucapkan? Dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biasa sebut istirja ni masa orang meninggal dunia. Tapi sebenarnya kita sebut istirja bila berlaku musibah. Dan memang musibah. Terpaksa pilih antara salah satu musibah. Musibah meninggalkan isteri Nabi dalam bahaya, atau musibah difitnah, ada skandal dengan isteri Nabi. Beliau memilih untuk melindungi wanita, melindungi isteri Nabi dan menemaninya pulang. Sebenarnya orang beriman dekat Madinah tak buat fitnah ni pun. Orang munafik saja yang buat fitnah. Tapi betapa Safwan memilih untuk terus menemani Aisyah, menunjukkan bahawa dia terdidik secara matang dalam pendidikan seksual kerana dia faham peranan dia untuk melindungi wanita. So bila sebut pendidikan seksual ni, saya sebut tadi bukan sekadar biologi ataupun fiqh saja ya. Dia meliputi fizikal, physiological, mental, emosi, social dan spiritual. Kita kena ajar anak tentang perubahan fizikal yang dialami oleh lelaki dan wanita ketika balik. Kita kena ajar mereka tentang aspek fisiologikal, hormon-hormon yang wujud dalam badan, perubahan-perubahan hormon, bagaimana mengawalnya. Kita kena ajar anak tentang emosi cinta, jangan kita terpesona dengannya, kena kawal. Emosi marah, bagaimana nak mengawal emosi marah. Kita kena ajar anak tentang adab-adab berinteraksi, bersosial dengan wanita. Kita kena juga ajar anak bahawa hubungan seksual hakikatnya adalah ibadah jika dilakukan dalam sebuah perkahwinan. So jangan kita memberi pandangan bahawa seolah
hubungan seksual itu satu yang keji, satu yang kotor, yang adalah satu yang mulia, satu ibadah jika dilakukan dalam sebuah perkahwinan. Tetapi kena tegaskan juga bahawa zina adalah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Jangan ikut style pendidikan barat pula yang tidak menyatakan hukum haram zina ataupun hukum haram liwat ataupun hukum haram rogol. Sebenarnya memang panjanglah nak cerita bab pendidikan seksual ni. Mungkin selepas ini Psychospiritual Institute boleh buat video lain tentang pendidikan seksual dalam perspektif psikologi Islam misalnya, atau juga anger management, pengurusan emosi marah dari perspektif psikologi Islam. Tapi secara ringkasnya begitulah. Puan Azlina sangat aktif juga dalam Malaysians Against Pornography dan juga banyak menemui dengan kes-kes seperti yang melibatkan ibu bapa perlu mendidik anak pendidikan seksual sejak awal kecil lagi. Mungkin Puan Azlina ada pandangan sikit ulas bagaimana sebenarnya nak mendidik anak lelaki menghormati wanita. Okey, nak mendidik anak lelaki menghormati wanita memang kena mula daripada mak dan ayah dia lah. Jadi mak dengan ayah pun ada satu perhubungan yang sihat. Ya, yang maknanya ibu menghormati bapa, bapa pun menghormati ibu. Ya, penting ni menghormati ni supaya anak melihat bahawa ibu menghormati bapanya sebagai seorang suami dan bapa pula menghormati ibu sebagai seorang isteri. Jadi bapa tidak menghina, mudah-mudah menghina mak di depan dia ke ataupun pukul mak ke dan sebagainya, sebab anak-anak membesar melihat contoh. Ya, kebanyakan anak-anak yang kita lihat daripada kajian mendapati mereka yang membesar dengan melihat keganasan lah, maknanya bapa pukul mak, ya, maka dia ada tanggapan bahawa lelaki dibenarkan melakukan keganasan. Jadi dia mungkin tak setuju masa dia membesar, tapi bila dia dah besar mungkin dia pun terlibat juga, dia lebih maknanya dia mempunyai risiko yang tinggi untuk terlibat melakukan keganasan pula. Jadi ini yang kita panggil vicious cycle ni, kitaran ganas. Maknanya untuk menghentikan perkara ni, ya, kita kena mulakan dengan menghentikan dulu apa yang berlaku dalam keluarga kita. Jadi kalau netizen sekarang ni ataupun penonton yang ada di depan saya hari ini yang menonton perkara ini dan telah misalnya melihat keganasan berlaku dalam keluarga kita ataupun keluarga orang lain ke, tanggungjawab kita untuk menghentikan keganasan. Kalau kita rasa kita sendiri mewarisi keganasan yang dilakukan oleh mungkin ibu bapa kita ataupun saudara mara kita, maka kita tampil ke hadapan dan mendapatkan bantuan. Ya, sebab benda ni boleh dihentikan dengan satu kesedaran oleh generasi sekarang ini, generasi muda. Saya lihat generasi muda ni very promising. Banyak masa depan yang cerah sebab mereka terdedah dengan maklumat-maklumat sebegini pada usia yang masih muda. Berbanding pada zaman saya lah, saya masa lalu langsung tak terdedah dengan isu ni. Jadi kita nampak apa yang berlaku, kita lihat itulah dia bendanya kan. Kita percaya macam itulah rupanya keadaannya. Tetapi apabila kita belajar, saya sendiri pun bila belajar dalam bidang psikologi barulah saya tahu. Kalau tak saya pun tak tahu. Kalau tak saya pun mungkin akan endorse juga apa yang berlaku dan mengatakan bahawa tak apalah, memang salah perempuan lah, sebab itulah dia kena dera. Ya. Dan benda ni pun kadang-kadang saya lihat banyak di kalangan profesional pun mempunyai anggapan yang sama. Saya pernah jumpa juga lawyer yang apabila mengendalikan kes keganasan rumah tangga, dia kata mestilah isteri tu buat salah sesuatu tu, sebab itulah suami dipukul dia. Inilah satu tanggapan yang kita perlu kikis, ya, yang kita perlu buang. Ya. Sesiapa pun tidak berhak untuk diperlakukan dengan ganas oleh sesiapa pun. Ya, sama ada lelaki pukul isteri pukul suami, mana-mana pihak pun tidak berhak melakukan keganasan kepada sesiapa pun. Jadi dalam hal ini memang untuk ibu bapa, saya menyeru terutamanya ibu bapa muda yang ada depan saya ni, ataupun ibu bapa yang tak berapa muda pun tak apa, okey, tingkatkan ilmu kita, jadikan diri kita sebagai kuduah dulu, sebagai model dalam hubungan kita suami isteri, supaya anak-anak melihat hubungan suami isteri adalah sesuatu yang rahmah, sesuatu yang indah, sesuatu yang seronok, sesuatu yang memberikan keberkatan kepada kehidupan, sesuatu yang menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan. Jadi bila dia nampak hubungan mak ayah tu seronok, walaupun ada gaduh-gaduh sikit kadang-kadang, tetapi berbaik semula dan boleh saling menghormati antara satu sama lain, maka anak akan melihat bahawa dia kena menghormati juga orang lain sebagaimana dia pun ingin dihormati oleh sesiapa pun orang lain. So kita nasihat yang baiklah untuk saya sendiri sebagai seorang bapa yang ada anak kecil, juga kepada penonton di luar sana mungkin yang belum jadi bapa lagi, kita kena ada satu mindset yang
kita bila nak mendidik anak tu, yang pertama kita memang kena ada kuduah yang baik. Keduanya kita memang kena mendidik dia menghormati wanita. Kalau tak takut generasi baru akan datang ni dia dibesarkan dalam keadaan dia tak tahu dia tak faham dia punya tanggungjawab dia sebagai pelindung wanita dan mereka perlu menghormati wanita itu sendiri. Jadi untuk round yang terakhir ni mungkin kita minta kedua-dua panel ulas sikit sebab isu ni adalah isu yang dah lama, betul tak? Isu ni Eurogol bukanlah isu yang baru. Dia isu yang dah setiap kali berlaku begini juga perdebatannya, setiap kali berlaku begini juga perdebatannya. Jadi apa solusi kepada mungkin jangka pendek, jangka panjang kepada isu Eurogol ni, dan mungkin kita minta dua-dua panel untuk conclude perbincangan kita hari ini. Kita mulakan dengan Dr. Ali. Ya, sebab ini kata-kata akhir, saya ringkaskan aja. Pertama, dari segi individu saya serahkan pada Puan Azlina lah, dan juga dari segi kekeluargaan dan dah disebut sikit tadi. Oleh kerana saya ahli psikologi organisasi, saya rasa di tempat kerja juga pihak majikan memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan suasana perhubungan antara lain jantina yang sihat, untuk mengurangkan kes-kes gangguan seksual, sebab gangguan seksual juga boleh membawa kepada perzinaan dan juga kes rogol. Kemudian di peringkat masyarakat, saya rasa media memainkan peranan yang penting, tidak terlalu menonjolkan kes-kes jenayah seksual secara sensasi, kerana itu juga boleh mempengaruhi psikologi dan minda netizen, terutamanya anak-anak muda, untuk melakukan perkara yang sama atau mengatakan bahawa benda ni sudah biasa, so kalau aku buat pun taklah berbeza sangat dengan orang lain. Dan yang ketiga, dari sudut psikologi forensik juga, undang-undang tetap memainkan peranan, sebab jenayah keganasan adalah satu jenayah kezaliman yang telah merampas hak-hak orang lain, termasuk merampas kehormatan dan merampas kesihatan mental orang lain dalam bentuk trauma kepada mangsa. Dia juga sekarang setengah tu jenayah rogol juga bersekali dengan jenayah mencuri, jenayah kecederaan, dan dia menyebabkan mangsa mengalami banyak kehilangan dan juga trauma dari sudut psikologi. Oleh itu undang-undang tetap perlu, kita tetap perlukan kepada undang-undang yang adil, dalam masa yang sama undang-undang yang rahmah membela mangsa. Dan saya sebut juga tadi, kadang-kadang penjenayah juga ada faktor-faktor yang mungkin disukar kawal. Jadi undang-undang juga kena menyeluruh, kalau ada ruang untuk mengurangkan sedikit hukuman tersebut supaya tidak terlalu keras, sepatutnya ada ruang tersebut di dalam undang-undang supaya pelaksanaan undang-undang itu akan dilihat adil dan juga rahmah. Baik, Puan Azlina. Okey, jenayah rogol adalah satu jenayah. Dia melibatkan keganasan dan kita tidak ada hak untuk merampas kebahagiaan hidup orang lain. Oleh itu saya ingin nasihatkan diri saya dan juga semua yang menonton pada hari ini agar kita mempertingkatkan juga ilmu kita daripada sudut social psychology. Tadi Dr. Alizia ada sebut daripada sudut psikologi forensik dan sebagainya. Okey, jadi belajar tentang social psychology, bagaimana sesuatu peristiwa ataupun fenomena tersebut berlaku dalam masyarakat kita. Misalnya bila kita belajar tentang social psychology, maka kita akan mudah untuk melihat bahawa apa yang berlegar dalam media sosial hari ini adalah disebabkan oleh persepsi. Ada disebabkan oleh labeling daripada persepsi, dan kemudian melabel orang lain dan kemudian mendiskriminate orang lain, dan lepas tu kita pun happy dan seronok kerana kita telah ada jawapan bahawa rogol adalah disebabkan oleh wanita. Inilah satu persepsi yang salah, label yang salah, diskriminasi yang tidak bertempat, dan akhirnya dia tidak menyelesaikan masalah apa-apa pun. Perkara ni akan terus berlaku disebabkan oleh kejahilan diri kita sendiri. Jadi kita sama-sama tingkatkan ilmu kita dan juga sebarkan ilmu yang betul. Jangan sebarkan persepsi yang salah dalam masyarakat. Jangan melabel perkara yang kita tak tahu. Macam tadi saya sebutkan, otak kita ni, manusia ni memang kita suka bagi alasan tentang perkara yang kita tak tahu kerana kita untuk menyedapkan hati kita. Tapi masalahnya kita melakukan kesilapan dan kita telah melakukan kezaliman kalau nak ikutkan, kerana kita telah memberikan persepsi yang salah, label yang salah kepada satu-satu isu ataupun seseorang. Oleh itu mari kita sama-sama belajar
ilmu social psychology ni. Mungkin saya rasa dalam siri-siri ya tanya psikologi selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada dua panelis kita yang cukup hebat, Dr. Alizi, Puan Azlina, atas kesudian untuk menyumbangkan pandangan dan idea kepada isu yang begitu merongsengkan pemikiran netizen hari ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kedua panel ini. InsyaAllah kita akan sentiasa bersama dengan kedua panel ni dan juga mungkin panel-panel pakar psikologis yang lain dalam rancangan Tanya Psikologis yang dianjurkan oleh Psycho Spiritual Institute. Jadi akhir kata saya lah daripada untuk mengulas isu ini, kita perlu meningkatkan ilmu kita, pengetahuan kita, kesedaran kita tentang isu-isu berkaitan dengan jenayah seksual menggunakan sumber yang betul. Kita perlu kita tidak boleh berasaskan assumption kita, kerana kadang-kadang kita tidak sedar maklumat yang kita dapat tu adalah dalam bentuk bias. Mungkin kita sendiri menjadi mangsa kepada bias-bias secara fikir kita yang kita sendiri tak sedar. Jadi sebaiknya kita mendapatkan maklumat daripada pakar-pakar, daripada pandangan Islam, daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada kajian-kajian saintifik supaya kita mendapat maklumat yang betul. Jadi akhir kata kita perlu sangat-sangat bersetuju bahawa jenayah seksual ataupun rogol adalah salah perogol. Ia adalah satu bentuk keganasan, dia adalah satu aggressiveness dan bukan salah mangsa. Jadi itu saja masa yang kita ada untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam rancangan Tanya Psikologis yang akan datang. Sekian saja daripada saya, Akif Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.